Alhamdulillah Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sambungan kita malam ni ayat 95. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إنما عند الله هو خير لكم إن كنتم تعلمون. ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا. Dan janganlah kamu menjual atau menukar ganti janji dengan Allah itu, ditukar ia dengan harga yang sedikit. Bahawa sesungguhnya di sisi Allah itu, apa yang di sisi Allah itu lebih baik bagi kamu sekiranya kamu mengetahuinya. Apa yang ada di sisi kamu bersifat sementara ataupun habis, tidak kekal, dan apa yang ada di sisi Allah itu bersifat kekal selamanya. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar dengan ganjaran pahala untuk mereka sebaik-baik apa yang mereka telah lakukan. Sesiapa yang melakukan amalan yang saleh, sama ada lelaki ataupun perempuan, dan dia seorang yang mukmin beriman, maka kami akan hidupkan ia dengan kehidupan yang baik, dan kami akan memberi balasan kepadanya dengan ganjaran pahala sebaik-baik apa yang dia telah lakukan. Malam ni kita ambil 3 ayat untuk
tafsiran daripada ayat 95 hingga 96. Dalam ayat 95 Allah Ta'ala melarang janganlah ditukar ganti sebarang perjanjian dengan Allah untuk ditukar dengan dunia yang nikmatnya bersifat harga yang rendah, harga yang sedikit. Sama ada janji itu janji yang khusus, janji yang umum. Seseorang yang masuk Islam sebenarnya dia sudah berjanji dengan Allah untuk setia dengan Islam, untuk setia dengan syariat Allah, untuk melaksanakan perintah-perintah Allah. Tetapi disebabkan keinginan kepada dunia, akhirnya dia meninggalkan perintah Allah dan dia mengambil dunia yang sedikit, sedangkan perintah Allah Ta'ala itu memberi keuntungan wujudnya di akhirat dengan keuntungan yang sangat besar. Wala tashtaru bi ahdillahi thamanan qalila, ay wala ta'tadu 'anil aymanil mahlufah billah. Janganlah kamu menukar ganti sumpah yang kamu sumpah dengan nama Allah, yakni kamu berjanji dengan nama Allah untuk sesuatu yang hendak dilakukan ataupun sesuatu perkara, lalu ia ditukar ganti dengan aradal hayatid dunia, dengan mata benda kehidupan dunia dan perhiasannya. Perkara ini sebenarnya pernah berlaku kepada ahlul kitab yang terdahulu, di mana mereka telah mengambil perjanjian dengan Allah. Perjanjiannya dalam bentuk untuk menjelaskan isi kandungan Taurat dan Injil, tetapi disebabkan kepentingan dunia, mereka tukar janji mereka dengan Allah dengan cara disembunyikan ajaran asal Taurat dan Injil. Wa idh akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab la tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ayat itu di akhir surah Ali Imran. Ingatlah ketika Allah Ta'ala mengambil perjanjian dengan ahlul kitab, iaitu dengan orang-orang yang alim dengan ajaran Taurat dan Injil, bahawa kamu akan menjelaskan isi Taurat dan Injil kepada manusia dan janganlah kamu sembunyikannya. Mitsaq itu perjanjian antara mereka dengan Allah, tetapi yang berlakunya adalah bukanlah mereka itu tabyin, menjelaskan hukum hakam dalam Taurat dan Injil kepada manusia, tetapi diubah sebab perintah-perintah Allah dalam Taurat dan Injil berlawanan dengan kehendak hawa nafsu mereka dan kepentingan dunia mereka. Maknanya perkara ini pernah berlaku kepada ahlul kitab, dan Allah Ta'ala mengingatkan kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, janganlah ada di antara kita sesiapa pun yang menukar ganti janji mereka itu dengan Allah ditukar dengan mata benda dunia, diganti dengan dunia. Tidak ada sebarang keuntungan, sebaliknya mereka akan berdepan dengan azab yang pedih. Innama indallahi huwa khairul lakum, bahawa sesungguhnya yang ada di sisi Allah itu lebih baik bagi kamu. Kalalah diberi pilih kepada manusia dunia dengan isi ini berbanding dengan apa yang ada di sisi Allah, maka yang ada di sisi Allah balasan di akhirat adalah lebih baik bagi mereka. Jazaullahi wa thawabuhu khairul liman rajahu wa amana bihi. Balasan yang ada di sisi Allah dan ganjaran pahalanya lebih baik bagi sesiapa yang mengharapkannya, yang beriman dengannya. Itu jauh lebih baik berbanding dengan dunia. Sekiranya kamu mengetahuinya, yakni sekiranya kamu mengetahui at-tafawut baina khairati dunya wa baina khairatil akhirah, antara kebaikan dunia dan kebaikan akhirat memang sangat jauh lah. Memang kalau nak banding, tidak ada bandingan dan tidak ada tandingannya, sangat jauh. Kerana dunia bersifat sementara, akhirat bersifat kekal. Dunia nikmatnya sedikit, akhirat nikmatnya banyak. Apa dia lagi? Dunia hanyalah sekadar laluan, akhirat adalah penghabisan, adalah kesudahan. Maka janganlah manusia berani untuk mereka tukar perjanjian mereka dengan Allah disebabkan thamanan qalila, harga yang sedikit ataupun harga yang murah. Harga yang murah ni merujuk kepada dunia.
Thamanan qalila merujuk kepada dunia, kerana Allah Ta'ala menyebut fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Dan tidaklah kenikmatan dunia, kesenangan dunia jika dibandingkan dengan akhirat, kecuali kesenangan yang sedikit. Harga yang sedikit merujuk kepada nikmat dunia. Kita boleh ambil dunia, tetapi janganlah sampai kita mengambil dengan cara kita melanggar hukum Allah. Itu suatu cara yang salah. Ayat berikutnya ada kaitan dengan ayat yang sebelumnya. Ma indakum yanfad wa ma indallahi baq. Apa yang ada di sisi kamu adalah bersifat yanfad. Nafada yanfad ni mana habis. Asalnya kalimah nafida. Nafida ni mana habis, benda yang dia akan lenyap, habis. Maknanya sesuatu yang tidak kekal, dia akan habis. Habis. Kita guna sesuatu benda yang kita guna di dunia, dia akan bersifat habis. Sifat dia habis, lepas tu kita beli hak lain pula. Dia tidak ada yang, contohnya kalau kita beli kereta seperti kereta, berapa lama boleh bertahan? 20 tahun tidak sama dah dengan mula-mula kita beli. Kita beli 10 tahun, kereta yang telah diguna 10 tahun tak sama dengan kereta baru beli 2-3 hari. Maka akhirnya orang yang ada duit, dia akan tukar kereta baru pula. Bila tukar kereta baru, hak lama tu dikira yang fat. Tak ada lah. Kita beli satu guni berat, berapa lama bertahan? Sebulan, 2 bulan, habis makan, lepas tu beli hak lain pula. Sebab ma'indakum yanfad, apa yang ada di sisi kamu dia akan habis. Kalimah yanfad daripada kalimah nafida. Allah Ta'ala gunakan kalimah nafida menunjukkan habis, bagi menggambarkan ada dalam surah Luqman dan surah Al-Kahfi. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru nafida. Kalaulah lautan itu menjadi midada, menjadi dakwah, tinta untuk menulis kalimah-kalimah Tuhanku, maksudnya untuk menulis ilmu Allah, nescaya lanafidal bahru, akan habis air laut, tak cukup, habis sebelum selesai ditulis semua ilmu Allah. Walau annama fil ardi min syajaratin aqlam, kanalah semua pokok kayu atas muka bumi menjadi pen. Wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Manakala air laut pula menjadi dakwah, tak cukup, ditambah dengan 7 laut, maka tak habis untuk ditulis semua ilmu Allah. Itu kalimah nafida yang fa dengan maksud sesuatu yang habis. Mana sesuatu yang dia tidak kekal lama, kita guna lepas tu dia habis. Jadi Allah Ta'ala beritahu apa yang ada dengan kita ni yang fa, dia akan habis. Dia tidak kekal ataupun bersifat fana sementara. Dan apa yang ada di sisi Allah itu baqin, kekal. Apa dia yang ada di sisi Allah? Itu balasan untuk orang yang beriman di akhirat dalam syurga. Nikmat yang kita rasa di dunia bersifat yang fat, dia akan habis. Katakanlah yang kita guna harta kita tu masih berbaki, kita dah mati dah, harta tu masih ada, tapi kita tak diguna dah. Harta tu akan diwarisi oleh keluarga yang berhak untuk mewarisinya dah. Untuk gia kita tak ada dah, sebab kita sudah meninggal. Dan harta itu selagi kita masih guna, dia akan habis, kecuali kita cari pula ada hak lain pula. Maka seseorang itu perlu berusaha untuk meneruskan kehidupan, sebab nikmat yang dia perolehi adalah bersifat sementara dan dia akan habis, kecuali dia cari, jumpa pula, habis pula, cari lagi, habis lagi. Tapi di akhirat dia akan kekal. Iaitu kesenangan dunia dan nikmatnya yang qadi wa yazulu, dia akan habis, dia akan lenyap, dia akan hilang. Wa in talal amad, sekalipun panjang tempoh masanya, walaupun jangka masa manusia itu berada di dunia ni lama, tapi yang manusia miliki harta dunia itu dia akan habis juga. Sedangkan apa yang ada di sisi Allah min thawabin fil jannah, segala ganjaran yang ada di syurga, baqin khalidin, tetaplah ia kekal
la inqita'a wala nafada lahu, tidak terputus dan tidaklah habis ia, kerana ia bersifat daim. Daim di mana sentiasa ada. Mathalul jannati allati wa'ida al-muttaquna tajri min tahtiha al-anhar ukuluha daim. Ukuluha daimun wa dhilluha. Dalam surah Ar-Ra'd, perumpamaan syurga yang Allah Ta'ala janjikan untuk orang yang bertakwa. Di bawah syurga itu ada sungai yang mengalir. Ukuluha, makanan dalam syurga itu bersifat daim, tak habis-habis, tak pernah habis, daim, sentiasa ada. Karena kalau kita di dunia, kita melihat sesuatu buah yang kita makan, buah ni dia bermusim. Musim buah adalah musim tu. Sekarang ni ada ke buah durian? Tak ada durian ada. Bukan musim dia. Tak, tak ada. Mana ia dikira sudah habis sebab berada di luar musim. Tapi dalam syurga, buah-buahan wa fakihatin katsira la maqtu'atin wala mamnu'ah. Buah-buahan yang banyak yang tidak putus-putus dan tidak dihalang mengambilnya. Maknanya dia tak pernah habis. Itu perbezaan antara nikmat syurga dengan nikmat dunia. Dunia bersifat sementara, dia habis, tapi akhirat dia kekal, dia tidak habis. Jadi kalau kita lebih bersungguh nak kepada yang bersifat habis dan melupakan yang bersifat kekal, boleh ukur sendiri dah tahap kecerdikan kita tu. Cerdik tak cerdik kita sejauh mana, sama ada kita nak sesuatu yang bersifat kekal atau bersifat sementara. Walanajziyanna alladhina sabaru ajrahum, dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar, itu Allah Ta'ala akan memberi ganjaran pahala orang-orang yang sabar, kerana sabarnya mereka ala azal musyrikin, kerana sabarnya mereka di atas perbuatan kaum musyrikin yang menyakitkan mereka. Ini nisbah pada zaman sahabat lah, yang disakiti oleh orang-orang kafir. Sabar berdepan dengan tindakan orang-orang kafir yang memusuhi mereka. Yang kedua, sabar wa ahkamil Islam allati tadman al-wafa'u bil uhudi, dan mereka juga sabar dengan hukum-hukum Islam yang memberi, yang mengandungi perintah untuk setia dengan janji. Setia dengan janji bermula daripada seseorang itu mengucap dua kalimah syahadah, meyakini Allah sebagai Tuhan yang berhak disembah, meyakini bahawa Nabi SAW adalah Rasul diutuskan, bermakna dia telah buat satu mithaq ataupun ahdun, perjanjian. Berjanji, bila berjanji maka dia kena setia dengan hukum-hukum Allah untuk melayakkan dia kekal sebagai seorang Muslim, sehinggalah dia mati dengan sifat sebagai seorang Muslim. Jadi kalau orang itu boleh sabar dengan sifat sebegini, Allah Ta'ala menjanjikan kami pasti akan membalas. Taukid itu ada dua taukid, lam taukid, la najziyanna, dan nun taukid. Apabila fi'il mudhari' dibawa dengan dua taukid, ada lam taukid dan nun taukid, menunjukkan bahawasanya kami benar-benar pasti sungguh-sungguh akan membalas orang-orang yang sabar itu. Sabar dengan perintah agama, sabar dengan tindakan jahat orang-orang yang memusuhinya. Pahala untuk mereka, ganjaran untuk mereka dengan sebaik-baik apa yang telah mereka lakukan. Ayat ini menyatakan kelebihan orang-orang yang sabar. Sabar melaksanakan perintah daripada Allah, melaksanakan arahan-arahan yang Allah Ta'ala tetapkan dalam syariatnya. Sabar berdepan dengan kerana orang-orang yang memusuhi mereka. Kita kena faham, apabila kita mengaku beriman, kita akan diuji. Apabila kita mengaku beriman, kita akan diuji. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Adakah manusia mengira bahawa dia akan dibiarkan dengan mengatakan beriman, padahal dia belum diuji? Seseorang yang mengaku dia beriman, dia akan diuji.
Jadi bila diuji akan akan diketahuilah siapakah yang benar-benar sabar dengan ujian itu. Walaqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Itu ayat itu di awal surah Al-Ankabut. Dan kami pasti akan menguji, dan kami sesungguhnya telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, umat terdahulu. Maka kami mengetahui siapakah yang benar keimanannya, siapakah yang berdusta. Dalam beberapa ayat selepasnya boleh rujuk dalam surah Al-Ankabut, wa minan nasi man yaqulu amanna billah. Dari kalangan manusia ada orang-orang yang berkata kami beriman kepada Allah. Fa idza uziya fillah, apabila mereka disakiti semata-mata kerana Allah, mereka disakiti semata-mata kerana beriman kepada Allah, kerana menyatakan keislaman mereka, ada yang tidak sabar. Ja'ala fitnatan nasi ka'adzabillah, mereka menjadikan fitnah manusia, ujian yang manusia kenakan kepada mereka seperti azab Allah. Ini orang yang tidak tahan diuji, yang tidak sabar. Wala in jaa nasrun min rabbik la yaqulunna inna kunna ma'akum. Dan sekiranya datang pertolongan daripada Tuhanmu, mereka ni akan berkata, tidakkah kami juga bersama dengan kamu? Yang ini bersama dengan orang yang beriman. Orang yang tidak sabar, dia akan menganggap ini adalah azab Allah untuk mereka. Tetapi apabila mereka tidak diuji dengan kesusahan, lalu mereka mendakwa bahawa mereka juga bersama dengan orang yang beriman. Ini adalah sifat orang munafik. Sifat orang munafik yang tidak mampu bersabar. Wala ya'lamanna Allahu alladhina amanu wala ya'lamanna al-munafiqin. Allah Ta'ala benar-benar mengetahui siapakah yang beriman dan siapakah yang munafik. Jadi maksud yang tidak sabar dalam ayat tadi adalah orang munafik. Adapun orang beriman, mereka akan bersabar dan akan diberi balasan yang sempurna dengan ganjaran pahala yang secukupnya. Cuma kita nak kira tu tak boleh, sebab sabar dia tidak ada ukuran yang tetap. Kesabaran itu berbeza. Kesabaran seseorang itu berbeza antara seorang dengan orang yang lain, bergantung kepada tahap ujian. Kadang-kadang kita mendengar musibah yang ditimpa oleh orang lain, kita sendiri tak mampu untuk menanggung sabar sehingga sedih, menangis. Sedangkan orang yang terima ujian tu boleh mampu bersabar, boleh redha, tabah dan sabar. Saya mendengar berita petang kemarin ada seorang kenalan kemalangan, bangsa Pakistan, belajar di Madinah juga, bekerja di Kuala Lumpur. Kemarin dia kemalangan, balik mutu, lori tindih kaki dia, bunyi kata tangan dia kena potong, tak tahulah, masih dalam hospital, dia pun tak sedar lagi hari ni. Kita dengar pun rasa, ya Allah, beratnya ujian. Suatu ujian sangat berat. Mungkin bagi dia boleh hadapi, mungkin keluarga dia boleh hadapi. Kita orang lain pula terasa Allahu Akbar. Suatu pengalaman yang sangat menakutkan. Terbalik mutu, kaki dan tangannya digilis tayar lori. Dia tak mati, tapi dia masih tidak sedarkan diri. Kemungkinan ada anggota badan di kota, kemungkinan musibah. Tetapi setiap yang berlaku sebenarnya ada hikmah. Setiap yang berlaku ada hikmah. Sebab tu orang-orang yang arif billah, yang kenal Allah, dekat dengan Allah, mereka sangat suka kalau mereka diuji, supaya mereka boleh bersabar, lalu mereka mendapat pahala, atau mereka terhapus dosa. Terhapus dosa dengan sebab sabar di atas ujian. Kita tidak sedar bahawa cara Allah Ta'ala beri pahala ni banyak. Diuji dengan susah, kita sabar, kita dapat pahala. Diuji dengan perintah yang berat, kita dapat pahala, lalu dihapuskan dosa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab, bahawa sesungguhnya disempurnakan pahala orang-orang yang sabar dengan tidak terhitung banyaknya. Ketika keluarga Ammar bin Yasir diseksa di mana? Di Mekah, peringkat awal dakwah Nabi di Mekah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihatnya, dan sebab tak ada kuasa, tak ada buat apa, melihat Sumayyah, Yasir suaminya, dan anaknya Ammar diseksa,
Sumayyah ni wanita yang pertama syahid. Ada ahli sejarah menyatakan dia diseksa dengan cara disula daripada bawah. Kalau pancung tu lain, terus mati, sakit. Seksa sakit. Macam mana dia boleh bersabar? Khabbab lagi teruk. Dijemur di atas benda yang panas sehingga menitik dia punya lemak daripada badannya, keluar minyak. Bilal bin Rabah dijemur di tengah panas, tapi mereka masih boleh bersabar. Apabila Nabi melintasi kawasan tempat sahabatnya disiksa, lalu dia berkata, sabran ala Yasir fa inna maw'idakumul jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, kerana balasan untuk kamu adalah syurga. Janji Allah untuk kamu syurga. Kalau kamu sabar, kamu akan dapat syurga. Al-Imam Ibnul Qayyim dalam kitab yang khusus membahaskan sifat sabar, Umdatus Sabirin, untuk orang-orang yang sabar, bahawa bagi mereka tidak ada balasan kecuali balasan syurga. Sebab itu kita hendaklah sentiasa berpesan supaya kita sabar dan orang lain adalah bersabar. Sehingga Allah Ta'ala bersumpah dengan masa, wal asri, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian kecuali orang yang beriman dan beramal saleh. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, orang yang saling berpesan dengan kebenaran dan saling berpesan dengan kesabaran. Mungkin bagi orang yang ditimpa musibah, sedap dah demo kecek, sabar-sabar, demo tak rasa, kawih tak rasa, marah dia. Dan kita buat macam mana lagi? Kita kata sabar. Sabar tu maksudnya bina kekuatan dalam jiwa, bahawasanya apa yang berlaku ni ada hikmah yang besar di sisi Allah. Minta Allah Ta'ala beri kekuatan, minta Allah Ta'ala beri kekuatan supaya kita boleh lalui ujian itu dengan baik. Baik, kita pergi ayat berikutnya. Man amila salihan min zakarin aw untha. Sesiapa yang melakukan amalan yang saleh, sama ada yang berbuat amalan saleh itu daripada jenis lelaki atau perempuan. Dalam Islam tidak ada diskriminasi. Apabila seseorang melakukan amalan saleh, sama ada dia lelaki atau perempuan, pahalanya sama. Sesiapa yang melakukan amalan saleh, sama ada lelaki atau perempuan, dan dia orang yang mukmin beriman, maka kami pasti akan menghidupkan ia dengan kehidupan yang baik. Hadhihi al-ayatu targhibun lirrajuli wal mar'ah fi ada'i at-ta'at wal fara'id ad-diniyah. Ayat ini menjadi suatu galakan bagi orang lelaki dan perempuan untuk menunaikan perkara-perkara ketaatan dan perkara-perkara yang fardu dalam urusan agama. Kerana Allah Ta'ala menjanjikan untuk memberi kehidupan yang baik. Ayat ini ada persamaan dengan ayat 124, ayat 124 surah An-Nisa. Boleh rujuk dari surah An-Nisa ayat 124 yang berbunyi, wa man ya'mal minas salihati min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhulunal jannata wa la yuzlamuna naqira. Sesiapa yang melakukan amalan yang salihat, yang salih, amalan yang baik, sama ada lelaki atau perempuan, dalam keadaan dia beriman, maka mereka itulah orang-orang yang akan masuk ke dalam syurga, dan mereka tidak akan dizalimi walau sedikit pun. Apa maksud hayatan tayyibah? Hayatan tayyibah, kehidupan yang baik. Al-hayatu tayyibatu tashmulu wujuh ar-raihatul mukhtalifah. Ianya mencakupi pelbagai bentuk macam kerehatan, rasa kedamaian, rasa ketenangan, rasa kelapangan. Tidak semestinya harta yang banyak, tetapi rasa kecukupan. Kita rasa cukup dengan apa yang kita ada, dari sudut harta, dari sudut kesihatan, dari sudut apa dia lagi yang kita perlukan dalam kehidupan kita, maka ia dianggap hidup yang baik. Wa fassaraha Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mentafsirkan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, birrizqil halal thayyib, dengan rezeki yang halal lagi baik.
Maksudnya dengan rezeki yang halal dan baik. Kalau rezeki itu tidak halal, maka tidak dikira hayatan thayyibah. Ataupun as-sa'adah, kebahagiaan, ataupun kehidupan yang baik ialah melakukan amalan ketaatan, wal insyirah biha, dan merasa lapang dengannya, yakni merasa seronok, rasa tenang, rasa selesa, boleh melakukan amalan yang soleh. Kadang seseorang buat ibadat tapi rasa terpaksa, rasa terseksa, maka dia tidak memiliki hayatan thayyibah. Ataupun hayatan thayyibah ialah dengan maksud qanaah. Sifat qanaah ni sifat merasa memadai, mencukupi dengan apa yang ada. Kadang seseorang tu merasa tidak cukup, walaupun dia sebenarnya sudah banyak harta banyak, rasa tak cukup lagi, maka dia boleh memiliki hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kerana masih tak cukup lagi. Sebab ada perasaan masih tidak cukup. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad daripada Abdullah bin Umar, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sesungguhnya berjayalah sesiapa yang telah Islam ia dan direzekikan dengan secukupnya. Rezeki itu cukup untuk hidup dia, dan dia pula bersifat qanaah, merasa mencukupi dengan apa yang Allah Ta'ala berikan kepadanya. Kehidupan yang baik adalah seseorang yang rezekinya cukup dan dia merasa cukup dengan apa yang ada. Sebab kata Ibn Abbas, maksud kehidupan yang baik ialah rezeki yang halal lagi baik. Birrizqil halal at-tayyib. Maknanya amalan soleh menjadi penyebab kepada kita mendapat rezeki. Orang Indonesia kata rezeki, rezeki jangan ditolak bapak. Rezeki, tak apalah rezeki ke rezeki ke, apa-apa rezeki yang kita dapat secara halal, maka kita perlu bersyukur. Amalan soleh menjadi penyebab kepada kita mendapat rezeki yang baik. Dalam riwayat Al-Imam Tirmizi An-Nasa'i daripada Fadalah bin Ubaid, katanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, qad aflaha man hudiya lil Islam wa kana 'aishuhu kafafan wa qana'a bihi. Sesungguhnya berjayalah sesiapa yang diberi petunjuk kepada Islam dan kehidupannya adalah kehidupan yang kafaf. Kafaf ni maknanya cukup-cukup. Bagi dia cukup-cukup ni maknanya dia tidak merasa tamak dengan apa yang tidak ada di sisinya, tapi merasa cukup. Dia sebenarnya dia ada kait dengan jiwa kita. Kalau jiwa kita dia rasa nak lagi, dia tidak akan ada sifat kafaf, rasa kecukupan tu tak ada. Sebab tu kalau orang tanya cukup ke tak, berasa tak cukup. Sebenarnya kalau ditambah lagi, tak cukup lagi. Lepas tu bila cukupnya, sebenarnya tak cukup sama. Jawapannya tak cukup sama. Maka seseorang tu mengatakan, kalau dia boleh, mungkin dulu dia kata pendapatan dia 2,000 dah cukup, tapi sekarang dia tak cukup. Satu masa dia dapat 4,000, tapi tak cukup lagi. Tak apalah, nanti mungkin dapat 10,000 cukup. Boleh 10,000, tak cukup lagi. Kenapa itu yang berlaku? Kafaf itu suatu nikmat. Ada orang yang dapat sikit tapi dia merasa cukup. Ada orang dapat banyak tapi tak pernah merasa cukup. Pelik. Itu dia sifat manusia gitu. Sebab tu Nabi mengingatkan dalam satu hadis yang lain, "Lau kana libni Adam wadiyan min zahabin." Kalaulah bagi anak Adam ini, bagi manusia ini ada satu lembah daripada emas. Kalaulah dia memiliki satu lembah, mana satu bukit. Lembah-lembah ni tepat tepi bukit, emas banyak lembah tu hak dia. Maka la tamanna an yakuna lahu wadiyani, akan bercita-citalah ia untuk memiliki dua. Sebab rasa tak cukup, rasa tu nak dua. Wala yamla afahu illa turab, dan tidaklah ia akan memenuhkan mulutnya kecuali tanah. Tanah ni maksudnya matilah. Dia mati masuk dalam kubur, habis. Kamu habis semua. Masuk dalam mulut pun masuk tanah. Jadi tak ada habis harta ada. Itulah sifat manusia. Tapi kalau kita melayan nafsu kita yang tidak pernah merasa cukup, puas dengan apa yang ada,
Kita bimbang kalau kita belum memiliki kehidupan yang hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Itu rezeki yang halal, rezeki yang baik, ada sifat kafaf, sifat merasa kecukupan dan merasa qanaah, memadai dengan apa yang ada. Kita boleh cari, kita boleh tambah, tapi bukanlah tujuan kita tambah kerana ada ketamakan, tak. Tapi dengan maksud untuk kita buat banyak lagi kebaikan melalui rezeki yang kita dapat. Sebab rezeki itu adalah suatu ujian. Allah Ta'ala uji kita dengan harta, dengan rezeki. Sama ada dengan rezeki tadi kita buat dosa atau kita buat pahala. Pilih itu ada di tangan kita. Kita pilih untuk buat dosa atau buat pahala. Jadi kalau kita boleh buat pahala, bermakna kita telah melipat gandakan nilai kehidupan yang baik, bukan sahaja untuk dunia tetapi juga untuk akhirat. Nah, itu lebih besar lagi. Kehidupan yang baik di akhirat itu lebih besar. Jadi sesiapa melakukan amalan soleh, dia akan mendapat kehidupan yang baik di dunia. Bagaimana di akhirat pun begitu juga. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan Muslim daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allah la yadhlimu mu'min, inna Allah la yadhlimu al-mu'mina hasanatan yuqta biha fid dunya wa yuthabu 'alayha fil akhirah, wa amma al-kafiru fayut'amu bihasanatihi fid dunya hatta idza afdha ila al-akhirah lam takul lahu hasanatan yuqta biha khairan. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang mukmin dengan kebaikan yang diberi balasan kebaikan itu di dunia. Ulang sekali lagi, Allah Ta'ala tidak menzalimi seorang mukmin dengan sebab kebaikan dia buat diberi ganjaran dunia, tahu dia akhirat tak ada kosong. Tak tu hewi dunia, akhirat pun beri juga. Atas satu kebaikan yang dibuat oleh seorang mukmin, diberi untuknya di dunia, wa yusabu 'alaiha, dan diberi ganjaran pahala untuknya di akhirat. Jadi maknanya kebaikan yang kita buat, kita dapat dua-dua. Dunia pun kita dapat, akhirat pun kita dapat. Sebab kalau kita hanya dapat dunia, akhirat kita tidak dapat, bermakna itu sesuatu yang pemberian yang tidak adil. Mustahil Allah Ta'ala berlaku zalim kepada hambanya. Sebab tu Nabi kata, Allah Ta'ala, innallaha la yazlimu mu'min, Allah Ta'ala sekali-kali tidak menzalimi seorang mukmin dengan suatu kebaikan yang telah diberi ganjaran untuk dia di dunia tetapi tidak diberi di akhirat. Tak. Allah Ta'ala beri juga untuk dia di akhirat. Adapun seorang kafir, diberi kepadanya yut'am, diberi makan untuknya di dunia dengan sebab kebaikan yang dia buat di dunia. Orang kafir pun buat baik juga, tetapi balasan kebaikan itu setakat dunia, di akhirat dia tidak akan dapat. Sehingga apabila dia sudah kembali ke akhirat, tidak ada lagi apa-apa ganjaran kebaikan yang diberikan untuknya di akhirat. Allah Ta'ala itu maha adil. Kalau orang kafir buat baik di dunia, ya, dia dapat balasan, tapi di dunia sahaja. Adapun orang mukmin, dia buat satu kebaikan, dia dapat ganjaran di dunia dan dia akan dapat ganjaran di akhirat. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, hadis ini berkenaan dengan satu doa yang diajar oleh Nabi untuk kita mengamalkannya. Kata Ibn Abbas adalah Nabi berdoa dengan membaca, Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Ingat adakah doa ni? Tak apalah, kita terus baca sekali sama. Allahumma qanni'ni bima razaqtani wa barik li fihi wa akhluf alayya kulla ghaibatin li bi khair. Allahumma qanni'ni, ya Allah, jadikanlah aku bersifat qanaah dengan rezeki yang Engkau berikan kepada aku, dan berilah keberkatan kepada aku padanya. Yang pentingnya berkat. Rezeki yang dapat kita nak ada nilai keberkatan. Wa akhluf alayya, dan gantikan untukku setiap yang hilang. Mana-mana rezeki yang hilang,
Ada kalanya Allah Ta'ala uji kita, rezeki itu ditarik kembali. Macam-macam berlaku. Kita kena redha. Kadang-kadang kita pergi ke bank, kita ambil duit mungkin RM100, balik-balik ke rumah, jatuh mana, tengok ada RM50, sekeping lagi jatuh. Kita ambil 100, rasa betul dah masukkan dalam pos, dalam beg duit tu. Balik-balik tengok ada 50, gimana 10, 50, mungkin terjatuh, mana tercicir. Maka kita mengatakan Allah Ta'ala tarik balik. Jangan marah, sebab rezeki itu daripada Allah, dia boleh ambil balik, itu hak dia. Maka doanya kita kata wakhluf alayya kulla ghaibatin bi khair, gantikan untuk aku setiap yang hilang itu dengan yang lebih baik. Tak apalah hilang 50, kita doakan semoga Allah Ta'ala ganti, mungkin kita akan dapat banyak lagi. Jadi kalau kita sabar situ, maka kita akan dapat pahala sabar. Ayat ini menunjukkan dengan jelas bahawasanya faedah amalan soleh itu membawa kepada kehidupan yang baik, tetapi disyaratkan ada iman. Masyrutun bil iman, syaratnya ada iman. Kalau seseorang buat amalan soleh dia tidak beriman, maka tidaklah ia mendapat kehidupan yang baik. Kehidupan yang baik yang disebutkan di sini khamsatu aqwal, ada 5 pendapat. Ianya mencakupi semua sudut kebahagiaan dalam kehidupan di dunia, sama ada sihat. Pertamanya sihat, yang kedua rezeki yang halal dan baik, yang ketiga at-tama'ninatun nafsiyah, ketenangan jiwa, yang keempat rahatul bal, merasa damai. Rahatul bal ni jiwa rasa damai, tenteram. Selain daripada jiwa tu tenang, rahatul bal maknanya kita duduk di rumah kita, kampung kita, tidak rasa takut ada ancaman orang-orang yang jahat. Dari sudut jiwa kita dah mendapat at-tama'ninah, ketenangan. Tapi mungkin dari segi suasana kehidupan keluarga, anak-anak, jiran, mungkin jenayah yang berlaku menyebabkan kita rasa tak tenang. Nak tinggal rumah pun takut, klik-klik tak ada apa, satu kosong rumah. Itu kebimbangan itu dipanggil tidak ada rahatul bal. Tapi kalau Allah Ta'ala beri kepada kita rahatul bal, mungkin jenayah itu berlaku tempat lain, tidak berlaku kawasan rumah kita, kawasan kampung kita. Berapa tadi? 1, 2, 3, 4. Yang kelima at-taufiq ila ta'at, mendapat taufik atau mendapat petunjuk untuk melakukan ketaatan. Ulang sekali lagi, maksud kehidupan yang baik ialah kesihatan, sihat. Semua orang nak sihat, ada orang nak sakit. Yang kedua rezeki yang halal dan baik. Yang ketiga jiwa yang tenang, ketenangan jiwa. Yang keempat rahatul bal, suasana yang damai dan aman sentosa. Dan yang kelima mendapat taufik hidayah untuk melakukan ketaatan. Wallahu a'lam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.